Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair. Amma ba'du. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Saya muliakan tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, sidang pendengar, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesihatan, kita diberikan kelapangan masa dan diberikan kehidupan kita dalam keadaan yang sangat sukses, atau dengan kata lain Allah Taala murahkan rezeki kita, Allah Taala mudahkan untuk kita mendapat rezeki-rezeki yang halal untuk kehidupan diri kita, untuk kehidupan keluarga kita, dan juga boleh dimanfaatkan oleh semua orang yang ada di sekeliling kita, mak kita, ayah kita, mungkin adik-adik kita juga dapat manfaat daripada rezeki yang halal yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan muslim muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Yusuf Al-Qaradawi dia pernah menyebut di antara sebab-sebab kita dalam kehidupan ini bekerja, cari makan, cari kehidupan yang selesa ni, ialah kita nak guna untuk kehidupan diri. Yang pertama. Yang kedua, kalau dia ada tanggungan, dia nak gunakan untuk tanggungan dia. Kalau dia seorang suami dengan isteri dia, kalau seorang isteri dia nak tolong suami dia, konsep bekerja dalam kehidupan seorang isteri ni nak tolong suami dia. Dan ada juga yang mereka bekerja untuk memberikan sedikit kepada mak dan ayah dia, adik-adik dia. Kalau suami nak bagi nafkah kepada isteri dengan anak-anak dia. Untuk orang yang jadi suami ni, kalau dia bagi duit kepada isteri, dia dapat dua pahala. Yang pertama, pahala nafkah. Yang kedua, pahala sedekah. Untuk orang yang ada mak ayah, diinfak ataupun dimanfaatkan penghasilan daripada kehidupan dia ataupun duit yang dia bagi kepada mak ayah dia, maka setiap suap yang mak ayah dia makan, maka setiap itulah pahala dari Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah, mudah-mudahan. Tuan-tuan dan puan-puan muslim muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ibu bapa adalah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketentuan ni tuan-tuan, dia ada dua jenis. Yang pertama nama dia qada muallaq. Muallaq ni artinya boleh berubah. Contohnya rezeki, contohnya umur, ya, hadis Nabi sebut la yuradul qada illa bidu'a, tidak mengubah qada Allah Taala itu melainkan dengan doa. Bermakna boleh doa untuk bagi murah rezeki, boleh doa untuk bagi panjang umur. Tuan-tuan, doa apa lagi? Hak yang berkaitan dengan benda yang boleh diubah di Lauhil Mahfuz. Allah Taala boleh ubah. Ada satu perkara yang disebut sebagai qada mubram. Qada mubram ni artinya tak boleh ubah. Yang pertama, mak ayah kita. Ada orang boleh ubah mak ayah kita lah. Ayah hampa tak handsome lah. Ubah ayah lain. Tak boleh. Sebab ayah itulah binti kita. Ayah itulah Allah Ta'ala takdir sebagai ayah kita. Macam itulah juga mak pun. Tak boleh ubah dah. Itulah ibu kita. Kalau tak cantik pun, macam dengan apa Fazura, bukan Fazura lah, apa Era Fazira ke siapa kan, memang dia tak cantik, nak buat macam mana? Itulah mak kita. Tengok, ya Allah, hidung macam jambu ayak, bulat, elok tengok macam dengan hidung aku. Rupanya mak aku sama dengan aku. Boleh ubah ke? Tak boleh ubah, tuan-tuan, tak boleh. Kalau mak jambu ayak punya hidung, jambu ayak lah. Kalau mak hidung mancung macam Arab, alhamdulillah, cantiklah mak kita. Kerana itu disebut sebagai qada mubram, yang tak boleh ubah dah. Itu mak ayah yang Allah Ta'ala bagi kat kita. Maka kita kena terima yang disebutkan sebagai qada mubram tadi ni. Tuan-tuan perempuan muslim muslimat sekalian, daripada rahim dia lah lahirnya kita, daripada keringat ayah dan kasar tangannya itulah yang membesarkan kita. Maka sewajib dan sepatutnya
kita menghargai mereka, memberikan kepada mereka yang sepatutnya. Maka tanggungjawab yang besar untuk anak-anak ni sebenarnya selepas daripada wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Surah An-Nisa ayat 36, Allah Ta'ala sebut, beribadat kepada Allah, jangan syirik dengan Allah, dan selepas itu wa bil walidaini ihsana. Artinya buat baik dengan mak ayah. Bermakna selepas taat dengan Allah, maqam dia ialah ibu ayah kita. Itu makam yang paling tinggi. Maka sebab itulah ada seorang laki-laki, kisah seorang laki-laki jumpa Nabi SAW, tanya Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang berhak aku berbuat baik kepadanya? Maka Nabi SAW sebut apa? Ummuka, summa ummuka, summa ummuka, summa abika. 3 kali Nabi SAW sebut ibu kamu, ibu kamu, ibu kamu, kemudian bapa kamu. Ada ulama mufassir yang menyebutkan bahawa kenapa Nabi SAW, golongan ahli hadis menyebut Nabi SAW sebut 3 kali ibu dengan sekali ayah. Kata setengah muhaddisin, kata setengah orang ahli hadis, dia kata kerana ada 3 perkara yang mak buat, ayah tak boleh buat. Mak boleh buat, tapi ayah tak boleh buat. Yang pertama, mengandungkan anak. Yang ni benda yang memang diberikan keistimewaan khususiyah kepada para ibu. Mengandungkan anak, ada yang mengandung sampai 9 bulan, ada yang terlajak sampai 9 bulan lebih, ada yang berat 2 kilo lebih, tak apa berat lah, ada yang berat sampai hentam 3 kilo lebih, dan ada yang sampai 4 kilo. Ya Allah, ni mesti geng kencing manis macam ni. Geng kencing manis anak besarnya. Jadi jagalah perempuan hak nak mengandung tu, pastikan kencing dia kencing manis tu tak ada. Kalau tidak, dia pergi sampai 4 kilo, nak beranak lah, ya Allah. Tapi itu keistimewaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada para orang perempuan, para ibu. Dibagikan kepada para ibu. Yang pertama mengandung. Yang kedua, kata orang ahli hadis, dia kata kenapa Nabi sebut 3? Yang keduanya melahirkan. Benda yang orang laki-laki tak boleh, challenge lah, melahirkan. Dan yang ketiganya ialah menyusu. Ya, carilah susu jenis apa pun, dia takkan menyamai dengan susu ibu. Maka sebab itulah Allah Ta'ala memang dah generate dalam badan seorang perempuan, dia ada susu dia. Kemudian panas badan mak dia, macam itulah panasnya susu dia. Dan Allah Ta'ala bagi rasa kepada anak-anak, ada susu yang berbentuk makanan, ada susu yang berbentuk minuman. Dan bila anak-anak minum susu, dalam keadaan dia cepat membesar, dan juga dia cepat jadi badan dia jadi kuat. Maka sebab itu 2 tahun yang pertama menyusulah dengan susu ibu. Ada sebut di dalam Al-Quran, haulain nikamilai minar radha'ah, iaitu 2 tahun dia menyusu anak-anak itu, supaya dengan susuan yang ada dengan susu badan dia akan menyebabkan anak itu cepat membesar, akan menyebabkan anak-anak itu mengambil aura dia, mengambil kejiwaan ataupun ada spiritual punya perasaan daripada ibu dia. Maka sebab itu 3 perkara yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis ini, dia adalah merupakan perkara yang penting kerana memberikan kesedaran kepada anak-anak, ya, memberi kesedaran juga kepada ibu bapa bahawa dia sangat istimewa. Sebab itu dalam soal restu, ya, soal restu, saya nak sebutlah tentang mak, kadang-kadang ayah yang kadang-kadang tak memberi restu kepada anak-anak. Untuk jangka masa pendek mungkin ada berjaya anak-anak dia, mungkin ada kemudahan untuk anak-anak, tapi dalam jangka masa panjang dia ada kesan negatif. Sebab itu untuk mak, untuk ayah, kita yang jadi mak ayah ni, restu itu penting. Restu ni artinya rasa keredaan dalam hati itu. Dan anak-anak pun cubalah ambil peluang. Mak ayah masih duk ada, apa-apa nak buat dalam hidup, minta restu dia. Walaupun kita nak beli basikal di rumah, kata dalam sehari 2 ni mak,
Duk ingat jalan kaki ni tak apa sesuai sebab duk hujan lah ni, ikut incin nampak. Tak apa dah kalau saya nak beli basikal. Mak dia kata hang ni macam budak lagi. Nak beli basikal pun habaq kat aku. Tak, saja nak tanya mak. Sebenarnya di sebalik itu adalah restu dia. Belilah tak apa dia, hang kayuh tu nampak lebih okey lagi daripada jalan kaki, nampak? Dari segi restu dia. Ataupun kita nak tukar kereta. Ada kalanya kita pergi habaq kat mak ayah kita. Ish, ayah teringin lah nak tukar kereta. Ish, tak tahu lah aku nak kata apa. Hang tanya mak hang, tengok mak hang nak kata apa. Ish, mak teringin nak tukar kereta. Tahu mak dia jawab apa? Mudah ya. Tukar pilih, bukan duit aku, duit hang. Walaupun dalam bahasa yang macam tu, tapi sebenarnya jauh di sudut hati dia. Dia rasa sangat seronok kerana anak dia nak buat apa pun, minta restu dia. Apatah lagi dalam soal mencari pasangan hidup. Ni bagi ustaz-ustazah, cikgu-cikgu yang tak kahwin lagi, biarlah restu ibu tu menjadi salah satu prasyarat dalam soal mencari pasangan hidup. Kerana restu mak ayah tu besar sebenarnya. Besar. Untuk hal yang berkaitan dengan nak cari orang yang menjadi pasangan hidup kita. Mungkin dalam masa terdekat kita rasa okey, tapi dalam masa panjang setelah kita ada anak, kita duk heran anak-anak kita ni tak hormat kita, kita duk heran anak ni cakap kasar dengan kita duk heran anak-anak ni macam-macam perangai. Celah-celah tu pula dengan suami buat perangai macam kita, suami, isteri buat perangai pasal apa? Rupanya awal-awal dalam starting kehidupan berumah tangga tak dapat restu daripada ibu ayah. Jadi restu tu kalau boleh minta full punya, hak 100% punya. Minta yang 100% restu ibu bapa. Ada kadang ibu bapa tu 50-50. Apilah pujuk dia, redalah mak, inilah Allah Ta'ala takdirkan. Walaupun tak handsome macam Fatah Amin pun tak apalah mak, terima apilah kan. Mak dia kata, ish aku ni kalau boleh dapat menantu lah handsome tara Fatah Amin tu pun tak apa dah, tak apalah mak, biarlah Fatah Amin pun kalau handsome patah hati tak jadi mak. Jadi dengan secara tak langsung, bila dapatnya seorang ibu merestui kehidupan anak dia, insya-Allah walau susah payah macam mana pun kita harungi hadapi, redha Allah Ta'ala itu tetap ada. Itu sebab itu redha itu penting. Mak ayah redha kepada anak-anak sangat penting. Suami redha dengan isteri sangat penting. Dan yang ketiganya, Allah redha kepada hamba. Itu yang paling besar dalam hidup kita. Sebab itu dalam Quran sebut pertemuan dengan Allah Ta'ala ni, dia kena saling redha meredai. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Artinya kembali kepada Allah dengan hal redha meredai. Sama-sama suka dengan pertemuan itu. Adakah orang nak jumpa dengan Allah Ta'ala tapi dia tak suka? Ada. Dia tak buat pahala banyak, dia takut nak jumpa Allah Ta'ala. Dia tak suka kalau dia mati. Dia kalau boleh dia nak biar hidup lagi, dia nak buat amal ibadat. Itu kalau dia buat amal ibadat. Kalau dia lupa ruyuk macam tu, hidup masa panjang pun, hidup umur panjang pun tak jadi manfaat apa, tak dapat redha dalam pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan muslim muslimat, sidang penonton, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, sebenarnya dalam kehidupan kita, dalam suasana kita hidup, kita nak kalau boleh hubungan kita dengan mak ayah kita sentiasa baik. Ada orang kata kalau kita yang dah kahwin, kita kena dahulukan suami, lepas tu barulah kita, kalau seorang isteri lah, dahulukan suami, lepas tu barulah mak. Pada saya konsep dahulukan ni kalau boleh macam ni, dalam waktu yang sama jangan lukakan hati ibu, jangan guriskan hati mak, dan dalam masa yang sama lunaskan permintaan suami. Tu kaedah dia. Jangan dahulukan, lebihkan, apa semua istilah lebihkan, dahulukan tu, dia akan pergi kecil hati mak kita. Takutlah jadi macam Jurais tu kan. Takut juga. Jadi kita nak kalau boleh, kalau ada permintaan daripada suami bagi seorang isteri, kalau ada permintaan daripada suami pada waktu yang sama dan permintaan daripada mak, katakan kepada mak, jangan kecilkan hati dia, jangan guriskan hati dia, settle dengan dia elok-elok dan lunaskan permintaan suami pada waktu itu. Cuma kita dahulukan suami dalam keadaan itu. Kalau isteri,
Kata contohnya lah kan, suami nak minta tolong kita bancuh ayak dengan dia, pada waktu yang sama mak ajak kita keluar dengan dia Sat nak pergi beli bawang. Mak kata aku tak reti nak pergi beli bawang hak jenis apa pusat beli belah Maidin apa semua nak scan apa semua ni, orang tua-tua tak reti ni, nak kena hampa ikut juga. Dalam keadaan yang sama suami minta ayak lah, lekahlah aku lapar ayak ni. Macam ni, settle elok-elok dengan mak, cakap elok-elok, jangan begitu rehat hati. Boleh tak sat je dalam 5 minit 10 minit mak tunggu sat je, tak nak perangai enjin kereta, nak pergi bancuh ayak sat kat suami. Lunaskan permintaan suami dalam waktu yang sama. Jangan guriskan hati ibu dan ayah kita. Yang kedua, dalam soal suami pula, mak dengan isteri. Jadi segi hukum kita, syariat kita ni kalau boleh dahulukan mak kita lah kalau kita tu suami. Tapi pada waktu yang sama jangan guriskan hati isteri. Jadi buat macam tu juga. Settle siap-siap dengan isteri, habaq sat je, tunggu sat je. Dalam masa setengah jam je benda ni boleh clear ni. Saya kata, boleh tak? Tunggu sat je. Sambil-sambil tu hang buatlah apa-apa pun. Sambil-sambil tu nak ambil duit pergi shopping sat dulu. Dalam tengah jam sat dia aku call. Kan? Orang perempuan ni benda yang paling syok kali bagi duit dia pergi shopping lah. Ambil belilah apa-apa pun masuk Watson. Lepas tu last sekali cari pintu keluar tak jumpa. Bukan setengah jam, 2 jam pun dia tak keluar ni. Pasal apa? Cari pintu keluar tak jumpa. Ada biasa perempuan duduk sini, biasa masuk Watson. Masuk Watson lah. Dia cari pintu keluar tak jumpa sampai tuan hak pintu hak kerja Watson kena pergi habaq. Pintu keluar kok ni puan. Baru dia keluar. Dan nak cerita kata, tolong settle dengan isteri dan waktu yang sama lunaskan permintaan mak kita. Kalau kita tu suami, betapa besar, betapa tingginya nilai ibu bapa dalam soal yang berkaitan dengan ketaatan. Tuan-tuan dan puan-puan muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, macam mana kita nak buat cara anak-anak ni nak bahagiakan ibu bapa ni? Ya, kita ada mak ayah, yang ada mak ayah lah, yang tak ada mak ayah, mak mentua, pak mentua lah. Kan? Cuma mak mentua, pak mentua ni, dia dari segi hubungan komunikasi tak sama, tapi dari segi nilai sama. Ketaatan, kemurkaan sama, tapi dari segi komunikasi kalau boleh tak sama lah kan, taklah sama dengan mak ayah kita. Contohlah, saya bagi contoh, ada menantu-menantu yang laki-laki ke kan, mak mentua pun muda lagi dalam 40-an, menantu dalam 20-an. Ada setengah tu yang bapa mentua okey tak apa. Ada setengah pak mentua kata kita pun rasa macam dengan tekilan juga lah kan. Kalau dia salam menantu kita ni, kalau salam dengan mak mentua, cakap dia cium tangan, dia cium pipi, dia pergi peluk bini kita. Hak tu yang kita berasa walaupun okey, tapi sebenarnya jauh di sudut hati tu dia cemburu kau. Ya, ada jugalah pak mentua jenis cemburu. Kalau pak mentua jenis tak cemburu tu okey je kan. Pergi duk peluk apa ni bini dia depan-depan dia. Kalau ia pun hantik khelin kat dia pula tu. Tu yang lagi sakit hati lagi tu. Tu dia. Ada juga yang menantu perempuan-perempuan ni kalau salam dengan pak mentua tu ke sweet tak kira lah, salam cium tangan, cium pipi, pak mentua peluk. Yang pak mentua tu pun syok tak kira lah, mak mentua kata aku katukkan senduk orang tua ni. Buat gatai pula lah. Dari segi komunikasi tu, dari segi komunikasi. Macamlah juga dari segi berpakaian. Memanglah pak mentua dengan apa ni menantu perempuan memang tak haram, tapi janganlah pakai seksi depan dia dengan baju tidur nampak baju dalam, dengan seluar kecil dia pun nampak baju tidur jarang. Dari segi komunikasi kalau boleh elakkan benda-benda tu. Pakai okey je lah, pakai okey-okey je, pakai baju t-shirt, pakai kain batik, ataupun pakai baju yang proper lah dengan suatu orang pak mentua mak ayah kita lain. Itu saya sebut dari segi komunikasi. Panggilan pun macam tu juga. Ada orang panggil pak mentua ni abah, ada yang panggil daddy, ada orang panggil panggilan yang dia suka. Tuan-tuan perempuan, itu untuk mak ayah pak mentua, mak mentua. Tapi kalau hubungan dengan mak ayah kita, okey, apa saja panggilan. Ada setengah orang ayah tak suka panggil ayah, dia suka panggil pak dia. Ada setengah orang suka cakap aku dengan ayah, rasa macam tak sesuai. Orang Kedah cakap cik, orang Kedah cakap saya, aku ni jarang lah.
kita rasa kasar tau. Mak ayah pun rasa kasar. Ada orang mak ayah tak suka panggil orang tua kat dia. Biar balik rumah orang tua kan. Balik mana balik rumah orang tua tu kan. Jadi ada setengah mak ayah tak suka. Apa salah kalau kita panggil, nak pergi mana? Nak balik rumah mak Zat. Mak mana? Mak mentua lah. Kan rasa macam mana? Itu mak mentua, pak mentua lah. Jadi ini yang disebutkan sebagai bagaimana kita nak bahagiakan mak dan ayah kita. Yang pertama sekali yang disebutkan di dalam Al-Muhasibi sebut di dalam kitab dia kata yang pertama hormati mereka sedaya mungkin. Ada kadang-kadang kita nak hormat dalam keadaan kita dah tak semah, tu tak payah nak buat apalah. Dan kadang-kadang kelang kabut naik atas kereta balik sampai dah diipuh baru teringat tak salam dengan mak tadi. Tu tak payah nak buat apa, takkan nak patah balik kan. Telefon je dia, hormat sekadar mana yang kita termampu lah. Kalau boleh jangan lupa lah tu, salam dengan dia, minta ampun maaf dengan dia bila nak pisah. Ataupun bila saya balik di rumah jumpa dia, salam dengan dia walaupun kita tiap-tiap hari duduk dengan dia. Kan, rasa keberadaan ibu bapa itu sebagai satu suasana yang kita bukan hanya sekadar hidup, tetapi kita lebih memberikan satu sudut penghormatan. Hormat mak, hormat ayah ya. Walaupun ayah ni kadang-kadang dia tak nampak biasa aja, hormat tak hormat, tapi jangan jauh di sudut hati dia, kita tak tahu. Kita duk hormat mak ayah, dia kata Allah hampa ni kalau nak buat apa-apa asyik dengan mak hampa aja, yang aku ni hampa nak salam pun tak mau. Dia rasa macam mana? Walaupun disebut macam tu, tapi jauh di sudut hati ayah ni dia tak tahulah kok tuan-tuan perempuan tak tahulah jadi ayah ke tak. Kita yang biasa jadi ayah ni kadang-kadang bukan nak mau cakap banyak sangat. Mak ni pesan ni jaga-jaga makanan. Lepas tu hang jaga-jaga apa ni aurat. Lepas tu cakap dengan orang lelaki ni hati-hati. Dia punya pesan ke anak perempuan dia. Duit hang jangan nak membazir sangat. Ayah hang tu bukan duit banyak sangat, tu pencen dah. Tu lah contoh-contoh. Lepas tu tanya ayah ni, ayah hang nak kata apa kat depa ni? Tahu ayah dia kata apa? Macam mana mak hang kata tu macam tu lah. Tengok dia punya simpelnya dia bercakap, tapi sebenarnya jauh di sudut hati ayah ni. Doa dia selalu macam tu. Maka penghormatan bahawa dia adalah orang yang paling patut diberikan penghormatan itu adalah orang yang jadi mak ayah ni. Yang kedua, cara anak-anak nak membahagiakan ibu bapa ialah mengubah kehidupan mereka ke arah yang lebih baik. Contohnya setelah lama dah mereka duk kerja, lama ayah dia orang susah, kerja duk cari tek kelawar nak buat baja pokok, kerja hak tu je. Ambil tanah, campur tek kelawar, bubuh dalam plastik, lepas tu pi jual. Dan anak-anak dah besar dah, kalau boleh carilah satu kehidupan baru untuk mak ayah dia. Buat rumah dia bagi elok. Tak salah buat rumah tang lain kot lah. Ada orang kata bawa mak pergi pindah duduk pekan, dia tak erti hidup. Abang kata dulu mak kena pergi khabat, ayah dia nak kena pergi khabat gunung, pergi ambil bepa ni tek kelawar lah, nak kena buat lala ni, buat kerja yang simple-simple je di rumah yang boleh memberikan keseronokan kepada dia. Ya mungkin kata kat ayah dia, mungkin tanam pokok bunga, jual ke orang, ataupun buat baja dengan tak usah duk pergi cari dah tek kelawar tu, carilah benda-benda apa yang boleh buat baja. Kan sekarang ni dah ada macam-macam teknik dah. Dalam YouTube tunjuk macam mana nak buat baja secara alami. Cari benda-benda yang duk ada. Tu untuk buat bagi perubahan di dalam kehidupan ibu ayah kita. Bagi bulan-bulan kat dia. Tapi kalau bagi banyak-banyak pun kadang-kadang ada setengah mak ayah aku malas nak kerja lah. Anak-anak pakat bagi duit banyak-banyak dah. Lah cerita dia macam ni lah, tak usah kerja. Kalau tak sah kerja, jangan cari penyakit. Cari penyakit. Dia main kencing manis, dia main darah tinggi, dia main gout, macam-macam. Pasal apa? Dah dulu ni kerja, peluh keluar, sihat. Lah ni anak-anak pakat bagi duit seorang 1,000, ada 5 orang anak, sebulan 5,000. Nak apa hari dia kata? Nak kerja lagi? Taklah. Kerjalah ringan-ringan. Ni samping tu juga dia boleh relax, boleh pergi jemaah, boleh pergi dengar orang mengajak, ya, boleh pergi mengaji di mana-mana. Mak ayah kita ya, nak cari kehidupan di usia-usia, di hujung-hujung usia dia. Maka kita mengubah kehidupan mak ayah kita menjadi lebih baik. Yang ketiga, mendedikasikan kejayaan kepada mereka.
Kalau boleh share dengan suami isteri bagus, tapi mak ayah jangan lupa. Ada orang yang naik pangkat dekat 2 bulan dah, kok mak ayah sepatah tak abang? Ada orang dapat anak ni bukan masalah apa. Dapat anak sampai 2 minggu dah baru pergi habaq kat ayah dia. Kata, pak siapa budak ni besar? Dia kata 2 minggu dah. Hampa koklah sepatah dah habaq kat aku. Nampak? Dia punya rasa dia. Dedikasikan apa-apa kejayaan kita kepada ibu bapa selepas pasangan kita. Apatah lagi orang hak tak ada pasangan. Ya, pasangan duk kerja apa, guru tadika, guru tadika sambil duk mengaji OUM, dia tak ada pasangan apa lagi kan. Lah ni kalau boleh apa-apa kejayaan dalam hidup dia dedikasi dengan mak, dedikasi dengan ayah, tunjukkanlah apa benda yang dapat kejayaan dan sebagainya. Jadi mak ayah ni rasa okey lah, dah rasa seronok lah mendedikasikan kejayaan. Apatah lagi kalau dia tu dah boleh berjaya dapat naik pangkat ke, berjaya dapat anugerah ke. Selepas kita share dengan pasangan kita, maka share lah dengan mak ayah. Ataupun kita share dengan mak ayah, share lah dengan pasangan kita. Jadi itu antara benda yang mana menunjukkan nak bagi anak apa ni, bahagiakan ibu bapa. Yang ketiga, yang keempat, doakan kesejahteraan mereka setiap hari. Setiap hari. Dalam setiap doa kita, jangan lupa Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara. Ya, doa supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa mereka, terimalah segala amalan mereka, dan jadikan kebajikan dan kehidupan mereka itu sentiasa harmoni. Kalau boleh mak ayah kita ni sentiasa sihat, selamat, tak sakit apa. Jadi kita doakan pada setiap hari, setiap waktu semayang. Ada juga Nabi SAW pernah sebut di antara orang yang sombong, orang yang kedekut, orang yang kedekut ialah orang yang doa dan terlupa untuk dia doa kepada ibu bapa dan guru-guru dia. Tu orang yang kedekut. Dia tak mau langsung buka mulut nak doa kepada ibu bapa dia, tak mau buka mulut nak doa kepada guru-guru dia. Antara orang yang kedekut. Rupanya orang yang kedekut bukan hanya kedekut harta. Orang yang kedekut doa pun dianggap sebagai kedekut. Yang kelima, luangkan masa bersama-sama, yakni berkebun, masak. Apa dia lagi, kalau orang laki-laki ni mungkin boleh pergi teman mak dia, berteman ayah dia, nak pergi shopping ke. Kalau macam ayah pergi kebun, anak laki-laki pergilah ikut ayah berkebun dengan dia, tengok kepayahan, kesusahan dia. Kalau macam orang kampung pergi motong, cuti-cuti apa ni, sekolah ke apa ke, cuti apa kerja ke, pergilah motong dengan ayah, tengok macam mana susah payah ayah kita dah lah tua dah, tak larat, motong lagi. Jadi itu antara benda yang kita boleh buat, kebersamaan dengan mak ayah kita. Kalau yang perempuan tu masak dengan mak ayah, kalau mak dia ni jenis suka shopping, pergilah shopping benda-benda mudah-mudah aja kan. Pergi Star Parade ke, pergi apa ni, UK Mall ke, pergi mana-mana shopping apa-apa benda hak mak ayah kita suka, maka seronoklah dia. Macam ayah kita, dia habaq kata, jom kita pergi tengok aksesori kereta ayah ni. Sampai dalam kereta ni busuk, bau kentut dia ni, tak ada pewangi-pewangi apa, tak ada. Jomlah pergi dengan anak, cari benda-benda apa, pewangi ke, cari benda-benda, bawa kereta dia pergi cuci. Dia duduk cuci kat luar je, suruh pergi vacuum apa semua. Dia jadi seronok. Kebersamaan tu menunjukkan seronoknya untuk kita bahagiakan ibu bapa kita. Tengoklah ayah jenis apalah. Kalau setengah ayah tu dia seronok, kalau anak-anak boleh main duduk sembang, hampa semua dengar aku nak cakap. Ada setengah jenis tu bukan saya lah, mungkin orang lain. Kadang-kadang ada yang jenis macam tu, yang dia seronok anak-anak dia pakat dengar cerita zaman Jepun lah, cerita zaman dia lari daripada bos dia lah, cerita biar-biar lah dia nak lah. Ada setengah kata cerita zaman ayah ya, kami lah bukan ada dah zaman tu. Ada setengah anak-anak suka berkata macam tu, biar-biar lah kawan tu nak cerita.
Kan mak dia nak cerita macam apa nak tahu masa aku sebelum nikah dengan ayah hang dulu aku pernah bercinta dengan Tok Mulu. Dia abang cerita dengan bercinta dengan Tok Mulu. Biar dengar bila dia tak nikah Tok Mulu tu pun. Kalau tidak hampa semua pakat jadi anak Tok Mulu. Anak-anak pakat jawab tak ada kalau ayah menikah mak menikah dengan Tok Mulu tu dapat anak macam lain tak macam dengan kami. Mau tengok mak hidung macam dengan apa ni jambu ayak. Ayah semua lah ni. Dan secara tak langsung dia seronok bercerita sebenarnya. Mak dulu dalam kampung kira top 5 lah antara yang paling cantik. Dengan badan pun sweet, seksi. Hampa ingat mak hampa komen. Biar lah dia nak cerita, dengar je lah. Tu baju hak 2-3 lai hak mak duduk gantung di belakang tu baju mak zaman dulu tu. Hampa tengok pinggang antara mana bukan macam hampa ni. Duk marah kat anak-anak, biar lah dengar je lah. Kerana dia seronok menceritakan benda-benda yang macam tu, kita menghargai dia, luangkan masa bersama-sama dengan dia. Yang keenam disebutkan dalam kitab ni ialah memastikan kesihatan mereka terjamin. Jaga kesihatan mak ayah, makan makanan elok-elok, tengok sama mereka makan macam mana. Kadang-kadang mak ayah ni tak mau membaziak makan benda-benda yang kadang-kadang dah expired dah. Dia pula tak reti nak baca tak mana atau expired roti ni makanlah kawan tu, lepas tu sakit perut lah 2-3 hari. Jaga kesihatan mereka. Kalaulah mak ayah yang jenis makan ubat, pastikan sentiasa stok ubat dia duk ada. Pastikan sentiasa minyak angin yang dia duk pakai tu. Dia tak mau minyak angin ni, dia kata minyak angin hak depa beli di Aceh ke mana tak tahu nama minyak angin, rasa sedap sejuk, dia kata apa tu wangi pula tu. Cari order orang balik dia. Lepas tu dia pula tak mau pakai bedak-bedak hak kita duk pakai lah ni. Bedak apa flamor apa benda tak tahulah bedak orang lah ni. Aku nak pakai bedak zaman aku dulu ni, nama bedak dia kutikura. Hampa boleh tak tolong Ustaz cari dalam Shopee bedak kutikura. Bedak tu wangi, dia kata, dengan bedak Holiday on Ice. Zaman aku dulu memang pakai bedak tu ya. Muka aku ni gebu duk pakai bedak tu dah. Zaman dia muda, awak tak gebu. Walah ni dia bukan zakat gebu je. Kalau pakai bedak tu dia masuk kot lurah sila, muka kedut dah lah ni, larat nak pakai bedak tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, itulah ibu bapa kita, gembirakan mereka, jaga kesihatan mereka. Disebut oleh Muhasibi di dalam kitab dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, apa pula tanggungjawab ketika mak ayah masih hidup? Yang pertama, antara tanggungjawab mereka, tanggungjawab kita ketika mereka masih hidup, buat baik dan jangan kasar dengan mereka. Ada setengah mak-mak ni, dia suka kalau anak-anak berlemah lembut dengan dia, cakap elok-elok dengan dia. Ayah macam tu juga. Setengah tu ayah suka anak-anak cakap-cakap elok dengan dia. Ayah, sorry ayah, nak cakap sikit dengan ayah. Dia syok macam tu. Ada setengah orang suka you dengan ayah. Tak tahulah kot kita orang Kedah ni tak apa berkenan kot jenis-jenis itu. Ayah, you ingat lagi yang ada satu masa dulu I pernah sebut ni benda ni kat ayah. Kalau boleh tak usah lah kot ayu ni cakap elok-elok lah ayah. Ayah ingat dah, cik dulu pernah sembang dengan ayah. Cik ingat, cik kata kat ayah satu benda, dan benda tu sebenarnya tak berlaku ayah. Hak ayah kata tu berlaku. Cik, ataupun kalau kita itu antara benda yang kita sebut sebagai jangan kasar dengan mereka. Yang kedua, bantu mereka kadar termampu. Yang ketiga, taat kepada mereka hal-hal yang makruf. Ini satu benda. Ada juga yang kadang-kadang mak ayah ni dia tak apa berkenan dengan pasangan. Dia suruh anak dia cerai buang bini dia. Ada jenis tu. Kalau benda makruf tak apa. Tapi kalau benda tak makruf, tolong cakap elok-elok dengan dia. Mak, yang ni benda yang berkaitan dengan qada Tuhan, mak. Allah Ta'ala bagi kat saya suami macam ni, nak buat macam mana lagi dah. Dia memang perangai macam tu. Dia ada type laki-laki macam tu. Dari satu side, dari satu sudut, perangai dia macam tu. Tapi ada banyak benda lain yang dia sangat baik, mak. Habaq macam tu kat dia. Ayah pun kadang-kadang dia suruh, tinggal bang bini aku meluat tengok lah, ya Allah. Macam makcik-makcik tu. Duduk dalam rumah, kelawak siang, kelawak pagi, kelawak malam. Sudahlah kelawak ni, baju kelawak ni. Dengan, tak tahulah, bau hapak lebih daripada kaldai. Dia kata macam-macam pada menantu dia. Kalau benda makruf tak apa. Kalau benda yang berkaitan dengan benda mungkar, jangan. La ta'atan di makhluqin fi ma'siyatillah. Jangan kamu taat kepada orang yang suruh buat benda maksiat dengan Allah.
Suruh pi, ada satu kes, suruh bini dia pi ambil kawan laki-laki dia di lapangan terbang pukul 10 malam dia kapal terbang turun. Dia telefon, "Assalamualaikum ni, hang pi ambil Ustaz ni kawan aku di lapangan terbang." "Awak bang, kawan laki-laki ke perempuan?" "Laki-laki lah," dia kata. "Nu lapangan terbang dia baru sampai. Aku duduk Kuala Lumpur ni." Ada kegah malam pukul 10 dia suruh kita ni perempuan bini dia pi ambil satu kawan laki-laki dia naik kereta kita. Takkan kawan tu nak duduk belakang, tentu kawan tu duduk depan. Tu tak apa lagi, pi hantar pula di hotel. Lepas tu pula kawan tu lapar sekali, dia berhenti makan tak mana-mana. Apa halnya kita sebagai isteri makan dengan seorang laki-laki yang kita sendiri pun tak apa kenal, laki kita aja kenal kawan baik dengan dia? Apa masalah dia? Jangan timbulkan benda-benda yang macam ni. Kalau benda tak elok, abang je kata, "Abang, kalau boleh abang cari siapa-siapa kawan abang tu, boleh tak tolong pergi ambil dia. Saya ni isteri ni, anak-anak tinggal di rumah lah, pos macam mana ni." Dia kata, tak kira lah, aku pergi sana pun bini dia ambil aku. Tu dia. Tak apalah kalau macam tu, puan carilah siapa-siapa kawan hak perempuan duk ada dekat-dekat rumah kita ni, makcik-makcik mana, tolong sat teman, pasal bini lelaki suruh pergi. Hak tu selesaikan masalah. Ni kadang-kadang benda-benda yang berkaitan dengan benda mungkar ni kita kena jaga. Zaman dulu-dulu ni laki suka suruh bini pitikan mu ekor. Yang bini dia pun awak macam mana Ustaz? Kita kena ikut lah suami kita. Suruh buat apa? Suruh tikan mu ekor. Habis tu kalau suami hang suruh terjun telaga, terjun. Dah benda tak betul, benda tak elok. Jangan taat pada benda yang berkaitan dengan apa yang Allah Ta'ala marah. Dan yang keempatnya ialah doa kepada mereka. Bila dah mati pula, apa tanggungjawab kita bila mak ayah dah mati? Yang pertama, tunaikan hutang piutang mereka, qadakan puasa mereka, tolong buat haji, upah haji bagi kat mereka. Apa dia lagi? Kalau ada nazar mereka yang mereka tak tunai, tak lunaskan, lepas tu ada janji dengan orang, tolong maklum kat kawan tu, ayah tak boleh dah nak bayar, kalau nak buat apa dah sebab dia dah meninggal. Cuma kita boleh pergi negotiate dengan dia macam mana cara nak selesaikan janji dan sebagainya. Yang pertama. Yang kedua, doa kepada mereka. Walaupun hidup kita doa, mati pun kita doa. Dan doa pada ketika ayah dah mati itulah sebagai salah satu daripada khidmat kita. Boleh lagi ke berkhidmat dengan mak ayah? Boleh. Bila mereka mati, kita doakan mereka, minta Allah Ta'ala ampunkan dosa mereka, terimakan segala amalan yang mereka buat pada ketika di dunia. Yang ketiga, ziarahi sahabat-sahabat mereka yang mereka dulu pada ketika hidup sangat baik. Ada seorang makcik Miah tu, dia baik sangat dengan mak. Susah payah ke mak tekilan hati dengan kawan-kawan tu, cerita kat makcik Miah tu lah. Kita pun kalau raya tu pergilah rumah makcik Miah tu. Sembang, kata seronok lah jumpa makcik. Pasal mak dulu suka sayang sangat kat makcik. Dengan kami ni kalau sembang kawan ya, cerita makcik Miah lah. Cerita anak makcik Miah, cerita laki makcik Miah, cerita makcik Miah buat nu makan nu masak nu sedap lah apa semua. Kita baik dengan orang-orang yang ayah kita baik. Mungkin ayah kita ada baik dengan seseorang, bos dia dulu, bekas bos dia dulu. Ayah kita kerja jadi driver bos. Antara orang yang paling dia sayang ialah bos dia dulu. Pi rumah bos dia. Abang kata bos ayah kita tak sihat, pi ziarah di hospital. Pi ziarah di rumah, bawa makanan. Ayah kita pun habang, siapa pun tak tahu yang bos kita ni ada suka satu benda. Apung lenggang. Kalau bawa pi kat dia apung lenggang tu, dia sakit kan, dia apa kan, dia tetap akan makan. Yang kedua, ubi kayu cicah dengan penyuk. Pembawa pi tengok, la ilaha illallah, dia hantam makan bukan sakat ubi kayu, dengan puluk-puluk ubi kayu dia makan. Dia tu memang minat macam tu. Jadi kita ni menyayangi ataupun menghubungkan silaturahim dengan orang-orang yang baik dengan mak ayah kita. Yang keempat, sedekahkan atas nama mereka. Artinya buat jariah, buat sedekah atas nama mak ayah kita. Yalah, mak ayah dah mati, kita sedekah satu-satu benda dan kita nisbahkan ataupun kita kaitkan dengan nama mak ayah kita ni. Aku sedekah untuk buat masjid ni, buh nama mak saya, buh nama ayah saya dapat. Macam baru ni ada orang tanya, boleh ke Ustaz kalau kita nak buat korban kepada mak ayah yang dah mati, kalau dia tak dia tak wasiat, tak boleh.
tak dapat pahala korban. Tapi ada cara dia. Kita yang buat korban, bubuh nama kita. Bila selesai dah korban, ya Allah, pahala korban yang aku buat hari ini, aku nak hadiahkan kepada mak dan ayah aku. Boleh? Sampai pahala korban tu kepada mak ayah kita. Macam tu. Dan yang kelimanya ialah tunaikan wasiat kalau dia ada wasiat. Dia ada wasiat lah, benda-benda yang tak berkaitan dengan harta lah. Kalau berkaitan dengan harta, wasiat buat apa? Nabi kata, la wasiyatan liwarisin. Jangan kamu duk wasiat kepada waris. Memang waris tu akan dapat dalam bentuk faraid. Dan wasiat dalam bentuk lain. Tolong jagalah adik hampa seorang tu. Dia tu kurang sikit pada hampa. Tolong wasiat, tolong jagalah Tok Wan hampa tengok-tengok lah kalau mak tak ada. Tolong jagalah apa ni kereta mak tu, mak sayang sungguh hampa tu suruh jual lah biar reput apa. Di benda-benda wasiat yang tak berkaitan dengan apa ni harta pusaka. Boleh. Wasiat-wasiat benda-benda yang macam tu. Dan yang keenamnya ialah peliharalah jariah-jariah mereka. Contohnya kan, mak pada setiap tahun dia akan sedekah 1,000 untuk bayar duit ayak di masjid. Apalah salahnya kalau kita setiap tahun sedekah 1,000 kat masjid, habaq kat bendahari masjid ni untuk bayar duit ayak macam mana yang mak saya duk buat dulu. Ada satu kisah. Saya sendiri macam dengan pi habaq lah kat kawan tu. Dia ada buat jalan tepi rumah dia tu dengan pagar apa semua, pagar jatuh main ke tanah dia. Lepas tu dia kata, aku heran dah jalan ni, pasal apa pagar tanah aku pergi cek tengok rupanya dekat 3-4 kaki masuk dalam tanah dia. Dia pi buat pagar di tengah-tengah border apa tanah tu. Siapa pun tak boleh lalu, kereta tak boleh lalu, motor tak boleh lalu. Habis jariah mak dia. Padahal mak dia punya lama dah duk makan jariah tu. Dia buat jalan untuk orang dalam tu duk pi mai pi semayang, pi tanah atas anak sekolah. Dia kata tanah aku ikut suka aku. Lah sekali apa tak boleh. Pahala mati sakat tu je. Pahala yang mak ayah dia mati sakat tu je. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ada satu lagi saya nak sebut ni last. Cerita pasal ibu bapa toksid ni. Bukan Tok Said, Tok Sid ni adalah ibu bapa yang merosakkan emosi anak-anak, yang merosakkan. Kita jangan jadi macam ni. Tuan-tuan puan-puan, kalau boleh jangan jadi ibu bapa Tok Sid. Yang pertama, ibu bapa Tok Sid, dia suka buat lawak bagi anak-anak dia, tapi dia sakitkan hati anak dia. Contohnya, dia buat lawak pasal orang menikah. Allah seronok kalau menikah ni sampai masa dia tapi hang muka tak lawa nak menikah dengan siapa, dia kata ke anak dia. Ataupun dia kata hang ni pun jenis gemuk, siapa dia nak buat sendai kelambu boleh lah. Dia buat lawak tak apa, tapi jangan rosakkan emosi dan perasaan anak-anak. Hang nak menikah dengan siapa dia nak kan hang duk jaga kebau lembu je, jenis orang tak cerdik ni, siapa nak menikah, orang tak mau. Dia merosakkan perasaan anak-anak, ya. Ngaji tak pandai. Itu benda-benda lawak yang kalau boleh elakkan daripada menyakiti ataupun menyebabkan lukanya hati anak-anak. Dalam soal buat lawak tak apa, tapi jangan lukakan hati anak-anak. Tu mak bapak yang toksid, yang merosakkan emosi. Yang kedua, mengukitkan kebaikan yang dia buat untuk anak-anak dia. Dia cerita pasal dia berkorban dulu-dulu ni untuk anak-anak dia, duit dia habis apa semua, dia sanggup gadai gelang apa semua. Tara nak bagi hampa jadi tara ni. Dia duk cerita ungkit-ungkit benda yang boleh menyebabkan aku duk menyusuh hampa dulu ni. Hampa tahu dah, aku tak ada apa masa tu, makanan apa tak ada, aku nak makan tak ada, tapi tetap aku menyusuh hampa, tak pernah selek bah. Dia duk ungkit-ungkit benda yang anak-anak kadang-kadang jadi sedih. Sebab mak ayah tu rajin duk ungkit benda-benda hak mereka buat pada zaman tu. Padahal itu tanggungjawab dia yang memang dia kena buat. Yalah, memanglah anak pun hargai benda tu, tapi janganlah dalam bentuk macam dengan suka mengungkit. Yang ketiga, ibu bapa yang toksid ni ialah tidak memberi ruang kepada anak-anak mencurahkan perasaan. Sembang aku ni tahu makan garam dulu pada hampa. Sembang lah, aku tahulah jenis-jenis muru ni, aku tahulah jenis-jenis hak jadi cinta-cinta ni, sembang aku. Dah, dengarlah dulu dia nak cerita apa.
Dia ada kena buat praktikal dalam pendalaman, dan juga kena masuk dengan orang laki-laki, kalau tidak bahaya dalam pendalaman sana. Lepas tu dia minta lah kalau boleh dia nak ada ikatan dengan laki-laki itu supaya senang dia masuk esok nak buat kerja, nak duduk, tempat tinggal. Dan juga kalaulah bilik yang dia nak duduk, bilik laki-laki saja yang ada, dan laki-laki tu pun duduk seorang, dia nak kena duduk di store. Dia pun bagilah reason kepada mak ayah dia tu, fikirlah saat dia nak kahwin dengan kawan tu untuk kebaikan dia. Ini yang disebut sebagai mak ayah yang tak mau mendengar, tidak memberi ruang kepada anak-anak untuk mencurahkan perasaan. Dia nak cerita sedih dia, dia nak cerita rasa duka, luka hati dia, dengar aja. Kadang-kadang mak ayah ni ada benda-benda yang macam tu. Yang keempat, suka mengkritik secara keterlaluan dan salahkan anak-anak. Kritik secara keterlaluan ni artinya dia sebut benda yang tak patutlah sebut, macam tu, tak payahlah sebut. Allah kan, ni orang laki-laki ni hang buat apalah, duk sedih-sedih apa. Orang jantan kena hati kuat. Dia jadi macam seolah-olah dengar lah. Orang laki-laki pun reti sedih juga. Orang laki-laki pun reti juga rasa kecil hati. Lah kecil hati apa dia, benda-benda kecil macam tu ya aku telan gitu je. Dan kadang-kadang benda-benda yang macam tu tak memberikan dia mengkritik anak-anak dia secara keterlaluan. Ibu bapa yang toksik juga ialah suka kawal tindak tanduk anak-anak dan juga suka mengawal keputusan anak-anak. Anak-anak nak beli color ni. Dah. Dalam rumah ni jangan cari color-color macam tu, keluar tengok lah. Padahal dia yang tak suka tengok, anak-anak dia suka color anak dia suka. Beli warna hijau merengau, aku huduh tengok kadang-kadang tu. Dan kawan tu nak buat macam mana dia minat warna hijau. Kan? Kita tak minat, sudahlah. Ada juga yang jenis-jenis mak bapak macam tu yang suka kawal tindak tanduk anak-anak dan suka kawal keputusan anak-anak. Anak-anak ni dia dah besar-besar, dah mungkin dia ada kematangan, cara berfikir dia tak sama, cara mengaji dia tak sama, style hidup dia tak sama, mungkin keputusan dia tak sama dengan kita. Kadang-kadang mak ayah suka mengawal soal-soal berkaitan dengan benda tu, dan akhirnya menyebabkan dia jadi toksik kepada anak-anak, dia ganggu emosi anak-anak. Yang keenam, ibu bapa yang ego dan selalu cakap dengan jerit-jerit kepada anak-anak, suka cakap dengan nada-nada tinggi kepada anak-anak. Dia akan menyebabkan anak dia tu selalu kena jerekah, kena jerit, kena pekik. Hingak orang. Itu akan menyebabkan jadi toksik kepada anak-anak, mengganggu emosi anak-anak. Ada jenis-jenis yang macam tu, yang tak jaga sangat dia punya bahasa dia. Kalau dengan anak-anak ni dia khantam bodoh lah apa, tak guna lah apa. Jenis-jenis yang macam tu adalah toksik kepada perasaan dan emosi anak-anak. Yang ketujuh, yang paling bahaya juga ialah ibu bapa, tolonglah jangan bandingkan anak-anak kita. Kerana anak-anak ni mempunyai potensi yang tak sama. Anak-anak ni mempunyai emosi yang tak sama. Anak-anak ni mempunyai talent yang tak sama. Talent ni dia punya kebolehan dia. Ada anak yang suka masak, ada anak yang tak suka masak, dan dia tak pandai sangat pun memasak kan. Ada anak yang jenis tak pandai nak mengaji, tapi dia pandai berkaitan dengan skill-skill ni. Hak tu hak ni dia buat memang kemas. Kalau bab kemas rumah, serah kat dia lah. Memang tip-topnya. Tapi ada juga anak yang jenis-jenis tu dia tak pandai. Dia paling suka kalau jenis-jenis vacuum, buat kerja kasar-kasar, cuci kipas, jenis-jenis tu. Ada yang jenis tu. Jadi dia punya potensi tak sama kalau anak perempuan. Anak lelaki macam tu juga. Ada setengah yang pandai mengaji, ada setengah yang tak pandai mengaji sangat. Ada setengah yang suka mengapai. Jadi pandai mengapai aja. Kalau Quran mengapai memang senang, tapi kalau suruh dia menulis dia tak erti. Kalau suruh dia duk mengarang-mengarang dia tak pandai jenis-jenis tu. Ada anak yang jenis cakap banyak. Tapi jenis-jenis mengarang dia tak pandai. Jadi ada dia punya talent-talent yang tertentu. Yang ke-8, jangan banding-bandingkan anak-anak. Bukan sekat anak je, kalau boleh. Pasangan pun macam tu juga. Jangan banding-bandingkan pasangan kita dengan orang lain. Sebab dia tak sama dengan orang lain. Yang ke-8, pilih kasih. Tanpa kita sedar, kita pilih kasih. Pilih kasih dengan anak-anak satu hal. Pilih kasih di antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Kita bagi layanan yang tak sama. Pun satu hal. Ada setengah mak, dia tak minat sangat dengan anak-anak perempuan ni. Dia suka dengan anak laki-laki. Jadi seolah-olah anak laki-laki itulah yang bagus, anak laki-laki itulah yang hebat. Anak laki itu buat silap tak pernah silap. Anak laki-laki itu anak laki-laki sebab dia sayang dengan anak laki-laki dia.
Anak-anak perempuan ni diabaikan, dia buat tak tahu, dia tak pergi kelab, dia tak bagi pun perhatian kepada anak perempuan. Ada juga jenis ayah macam tu, suka kepada anak perempuan. Yang anak lelaki-lelaki ni dia tak apa kenal sangat. Jadi jangan ada nampak gap yang keterlaluan, membanding-bandingkan ataupun pilih kasih yang nampak berbeza sangat di antara anak lelaki dan anak perempuan. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, itu antara 8 perkara yang berkaitan kita sebut ibu bapa yang toksik dengan anak-anak. Jadi jadilah ibu bapa yang sentiasa baik dengan anak-anak, dan anak-anak akan baik dengan kita. Biru abaakum tabirrukum abnaukum. Kamu buat baik kepada mak bapak kamu, anak-anak akan berbuat baik kepada kamu. Sentiasa doa kepada anak-anak, ya. Sentiasa doa supaya jadi mereka orang yang baik, orang yang menyebabkan hati kita rasa seronok. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi sebagai penyejuk mata kepada kita, bukan sekat mata, adalah penyejuk hati kepada kita, kerana anak-anak yang kita bina hari ini adalah merupakan kesan dan bekas daripada tangan kita dan juga ayak tangan kita yang kita bagi makan mereka, dan itulah yang kita lihat depan mata kita. Mudah-mudahan mereka menjadi sebagai peguam kita di akhirat, dan juga mak ayah ni menjadi sebagai orang yang boleh memasukkan kita ke syurga kalau kita anak-anak. Rasulullah kata, rugilah seseorang yang ada pintu syurga dalam rumah dia tapi dia tak buka. Itu sebab dia, mak dia, ayah dia. Itulah pintu syurga. Buat baik dengan dia aja, dan boleh masuk dalam pintu syurga. Sebab itu ada ulama kata ada 3 perkara yang kita tengok saja dah dapat pahala. Yang pertama, tengok Quran walau tak baca dah dapat pahala. Tengok Kaabah walau tak tawaf pun kita dapat pahala. Tengok mak ayah walaupun kita tak buat baik dengan dia lagi, tak cakap elok-elok dengan dia, tengok muka dia baru kita dah dapat pahala. Tapi jangan lalu pergi tengok tiap-tiap hari, tengok tak buat apa pun tak bagus juga. Yang maksud saya berbakti kepada mereka. Muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sidang penonton, sidang pendengar yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ada manfaat, ada input yang berguna yang dapat kita sama-sama amalkan. Kita cerita tentang tanggungjawab ibu bapa, tanggungjawab anak-anak kepada ibu bapa, dan juga apa perkara yang ibu bapa jangan duk buat jadi kita ni orang yang toksik dengan anak-anak. Ya, mudah-mudahan ada manfaat di pertemuan kita. Wallahu alam. Ampun maaf tersalah bicara, terlanjur kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.